Hai, Assalamualaikum. Saya Daniel Anwar, co-founder kepada Mama Sado. Alright, so kat sini saya nak buat satu video mengenai satu sistem yang diguna pakai oleh pihak HQ bagi menyenangkan proses jual beli kepada ejen dan ejen untuk jual kepada customer. Dan sistem ni juga bagus dia adalah untuk kita create team di bawah kita, iaitu contohnya kalau kita ejen, bawah kita mini agent dan dropship. Jadinya kita perlu ada satu sistem yang boleh mengawal mereka semua. Kalau kita menggunakan secara manual, dia agak susah bagi kita sebab kita tak dapat track sale dropship kita, agent kita, yang bawah kita ni semua. Jadinya sistem ni yang kita pakai bagi bertujuan untuk merekod segala aktiviti perniagaan kita, walaupun kita sebagai dropship. Kan, sebab bila kita ada dropship macam kita nak track sale dia, kita tak nak main agak-agak. So secara detailnya upline dia, orang atasan dia boleh tengok orang bawahan dia buat kerja, berapa stok terjual, dia punya mini agent berapa sale, berapa dia punya untung bersih, semua akan dikirakan oleh sistem ni. Itu bagusnya. Alright, so saya mulakan dengan step yang seterusnya. So bila kita sign up sebagai agent ataupun mini agent dropship di bawah HQ, HQ akan bagi satu link untuk link pendaftaran. Anda kena lengkapkan pendaftaran tu dari segi nama, IC kena upload sebab kita tak nak ada sebarang penipuan ataupun dikatakan scammer. Kita boleh rujuk kalau customer tu kata saya dah beli dengan ni tapi tak sampai-sampai barang, so kita boleh rujuk kepada tu. Termasuklah dropship kita. Wajib buat pendaftaran melalui sistem. Ada IC. Lepas tu wajib masukkan akaun punya nama, numbers. So bagi tujuan untuk pembayaran. Sebab sistem ni kita gunakan payment gateway. So dia terus masuk ke dalam kita punya account. So bila tak ada detail mengenai bank, dia akan menyusahkan dan akan melecehkan proses pembelian tersebut. So settle ke benda tu, and then kita submit pendaftaran kita. So then kita akan approve, kita punya HQ akan approve kita punya seller dan bagikan nombor badan dia orang supaya HQ akan keluarkan satu kad nanti. Kad tu bertujuan adalah mengiktiraf ejen-ejen tersebut adalah sah di bawah Mama Sado. Alright, so saya mulakan dengan sistem. Selepas anda daftar, anda akan dapat satu email dan anda terus boleh ke login kan. Login kan ID yang telah didaftarkan, yang tadi ada password apa semua. Email daftar dekat My Agent Lite. Kat bawah tu ada tulis My Agent Lite. Korang boleh login kat situ. Masuk. Dan bila korang dah masuk kat dalam tu, dia akan keluar. Alright. So dia akan keluar macam inilah dia punya laptop ni. Dia punya. Alright. So kat sini nanti masuk ni adalah kosong-kosong sebab kita baru pakai. So tak ada apa-apa lagi sale ke apa kita ni. Alright. So bila kat sini kita boleh setkan kita punya, ataupun kita nak buat pembelian dengan HQ, terus boleh ke tekan restock from upline atas kita. Contohnya dia kalau mini agent bawah kepada agent A, yang si B ni, B ni adalah mini agent, mini agent, yang A adalah agent. So mini agent akan beli kepada agent. So dia terus kena restock from upline. So ni kat sini kita boleh tekan kat sini, dia akan terus masuk ke macam ni, dia terus kepada Mama Sado. So terus keluar macam ni, dia boleh buat pembelian. Macam ni dia harga agent lah, mini agent RM78 mini agent. So kita terus boleh beli daripada sini dan kita terus dapat harga yang macam ni dan terus buat bayaran. Itu adalah untuk buat pembelian ataupun restock stok kita. Kedua, pertanyaan kedua ni adalah mengenaan macam mana kita nak invite kita punya orang bawah ataupun kita punya dropship mini agent
Alright. So kat sini kita pergi petak kat atas ni, okey. Petak square ni, okey. Kita klik, akan keluar ni dia punya program dia lah. Okey, menu-menu dia. Okey. So kita terus ke Empire. Okey. Pergi dekat ni, invite reseller. Okey. So macam mana kita nak invite reseller ni? Okey, kita copy kita punya ni, setiap orang berbeza-beza dia punya link tersebut. Okey, copy kat ni dan bagi dekat orang yang berminat nak jadi dropship tu. Okey. Berminat jadi dropship tu. So bila dia dah klik, dia buat pendaftaran, nak masukkan IC apa semua, dah settle, terus kita akan dapat email dan kita kena approve. Okey. Pergi dekat ni lah, apa, Empire ni, pergi reseller waiting approval. So bila ada kat sini, dia terus akan kita kena approvekan dia ataupun kita reject dia. Sebab mungkin kita tak nak lah nanti ada apa, siapa-siapa je dia bagi link tu kat mana-mana ke, kita pun tak kenal dia. Okey, kalau orang yang kita tak kenal, kita boleh call dia, tanya dia, betul ke awak berminat? Itu pun salah satu yang bagus untuk kita ni, sebab kita dah detail dia. So kita boleh kenal dari situ, tak ada masalah. And then bila kita dah approve, adalah dia dah orang cakap terdaftar bawah kita, dan tunggu pula SQ approve pula. Sebab apa SQ nak approve? SQ pun nak kena tengok juga, takut orang bawah dia tu adalah anak buah orang lain. Kita tak nak jadi macam tu, tak nak ada gaduh-gaduh. Kau ambil aku punya staff, kau ambil aku punya apa, dropship, kau ambil aku punya agent, mini agent. Tak nak ada gaduh. So kita akan bagi nombor siri. Okay. So kalau terdouble pendaftaran, benda tu automatik akan di reject oleh SQ, dan kita pun akan bagi satu nombor yang kalau dropship dari nombor dia, kalau dia upgrade kepada mini agent pun ada nombor dia. Alright. So itu adalah untuk invite reseller di bawah kita. Alright. So untuk bahagian sale, okay, new order, okay, kita masuk kat sale, new order. Okay, contohnya kalau barang kita dah restock 3 produk, contohnya 3 produk untuk mini agent. So dia kena masukkan dia punya new customer. Masukkanlah kat sini. Sebab apa? Kat sinilah kita akan simpan kita punya database orang yang membeli, dan supaya kita boleh follow up. Okay. Sebab kita pun tak mampu, tak ingat bila kita nak follow up orang ni. Kat dalam ni ada macam mana kita nak follow upkan dia. Okay. Bila tu dah, ni adalah untuk sistem ni adalah untuk merekod benda-benda macam inilah. Dan untuk customer, okay, bahagian menu tu, okay, pergi ke customer. Okay, kita ada customer list lah. Kalau kita dah ada tu, kita banyak kat bawah ni, dan kita boleh export ke Excel untuk simpanan kita, database kita. Okay, function yang seterusnya kita boleh follow up birthday, customer kita birthday dia berapa, nanti dia ada tulis, kita call dia, apa, hi, assalamualaikum, happy birthday, so saya daripada team ni nak bagi free gift kat awak, sebab awak pernah jadi customer kita, so kita sambut birthday awak. Okay, macam itu. Okay, right. So bahagian produk, retail catalog ni dia akan auto update daripada HQ kalau satu barang lah dia ni. Kalau ada 3, 4, 5, dia akan update kat sini secara automatic. Okay. Right. So itu secara basicnya lah. Lepas tu kat atas ni kita boleh lah create okay, dekat home ni, okay, kat dashboard home, kat home ni ada dashboard kita. Kat atas ni kita boleh create mission kita. Mission kita apa kita nak buat untuk tahun ni. Sell target berapa. Okay, daripada start berapa hari bulan, so dia akan kira lah. Contoh, okay, mission saya adalah nak deposit rumah. Okay, deposit rumah. So target lah 30,000. Okay, saya nak letak deposit rumah 30,000. Target by day. Okay, baru kita tahu start date.
Okey, kita letaklah hari ni punya. Okey. Alright, so end date dia kita target lah tahun depan 19. Saya target sampai bulan 6 bulan je lah saya target. So Mei lah, Mei 2021. Okay, dia boleh buat sampai Februari je. Okay, March tak boleh jauh sangat kot. Okay, so 27 saya target lah 27. Okay, by day. Saya rasa saya test dulu untuk by month. Okay, nanti korang boleh adjust lah. So start daripada November, so sampai Jun, Disember lah, Disember. So kita start daripada bulan depan. Okay, so 6 bulan. So 2021. Okay, kita save. Nampak dia akan keluar. Okay, kita punya orang cakap magic numbers kita. Minimum monthly sale 4,245. Okay. Lepas tu letaklah produk apa yang kita nak letak. Contohnya kalau kita letak produk kita stevia Okay. So kita beli dengan 10% biasanya. Sekejap. Mungkin tak boleh masuk, kena masuk untuk 100%. Dia tak boleh nak minimum. So saya padam. Okey. Ni ada satu ni lah. Nampak 99. So saya kena buat jualan sebulan sebanyak 43 box sahaja. Okey. Seminggu saya perlukan 11 box. Okey. Manakala pula untuk ni apa? Untuk daily saya kena jual 2. Okey. So kat situ kita nampak lah target kita untuk achievekan benda ni 30,000. Okey. Kat situ pandai-pandailah korang untuk adjust target korang. Kadang ada orang nak pergi ke Melancong pada tahun hadapan lepas PKP habis, and then ada orang nak pergi umrah. Setkan korang punya goal. Okey. Baru kita tahu kita achieve ke tak achieve. Ini adalah untuk personal kita. Okay, bila pergi home, kat atas ni pun dah ada dah, dia keluar. So kita masuk dia dah tahu dah. Oh, kita punya dah berapa, Disember dah berapa, capai tak kita punya ni. Kita kena letakkan target juga untuk diri kita. Sebab apa kita berniaga. Kadang kita ni ada big why. Okay. Ni adalah kat depan ni adalah group sale. Kalau kita ada anak buah kita, so dia akan gabungkan the overall punya sale berapa banyak yang terkumpul. Okey. Dan lepas ni mungkin HQ akan buat group sale. So daripada sinilah dia akan pandang untuk bagikan satu reward kepada team A, team B. Dia menangi reward bulan ni sebab dia top 1 macam itu. Dan my sale adalah sale kita sendiri. Itu yang bagusnya sistem ni. Okey. Ni adalah contoh basic untuk yang mendaftar di dalam Mamasado. Okey. Alright. So sistem ni kalau kita daftar saja, kita akan diberi 14 hari ke 15 hari trial. Okey. So kita kena gunakan trial tu. Okey. Selepas trial tu, charge yang dikenakan untuk sistem ni untuk kita punya penjagaan kena cash flow, database, okey, sebanyak RM75 setahun. Okey, RM75 setahun. Okey.
So kalau macam yang sistem ni, kalau kita ni secara manual, kita jual secara manual kepada customer ataupun macam ejen bawah kita order dengan kita, kita kena bagi secara manual ataupun kita post secara manual. Okey. So ini bab agent light. Okey, yang kedua pula, bila ada orang yang jenis nak invest sikit terhadap sistem yang lebih baik, lebih okey, dia ada lebih advance. So bila kita punya yang basic tadi, okey, yang basic tadi, kalau kita nak upgrade ataupun kita nak buat bayaran, okey, bayaran dia dekat ni, kat bawah ni agent light. Okey, ni. So dia expired 4 Disember. Ni trial punya. Okey. Kita boleh tukar nama apa semua, taraf dia mini agent. Nampak kat atas tu taraf dia mini agent. Alright. So untuk renew lah yang RM75. Manakala kalau untuk yang kita nak upgrade ke satu lagi level, iaitu yang advance, sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana sistem yang advance tu. Okey. So yang ni settle. Okey, kalau kita nak upgrade, nak upgrade, kita kena message programmer ni lah untuk kita naik level. Okey. So saya akan tunjuk pula untuk yang naik level tu macam mana. Okey. Dia bila kita bagi tahu kita nak pergi ke yang untuk yang ada shop, yang ada kedai. So nanti dia akan tanya, kedai kita nama apa? Bila kedai kita nama apa, kadang-kadang kita letak nama tim kita. Sebab kadang kita boleh letak nama tim A, tim Alpha, tim Bravo. Mungkin boleh buat macam itu, terpulang pada anda, sebab kedai ni akan tertera nama anda. Okey. So saya tunjuk pergi dekat yang nak pergi upgrade ke level tu, dia pergi ke squarelet.com. Kat bawah tu ada tulis, okey, squarelet.com. Lepas tu kena login kat situ. Okey, login kat situ, terus masukkan email yang kita daftarkan sebelum ni, termasuklah yang kita dapat trial pun boleh login kat situ. Janji dia berdaftar di bawah HQ. Alright. So untuk yang sistem tu, bila kita daftar, dia akan keluar benda ni. Benda ni dia akan keluar dulu. Okey. So kita masukkanlah secara detail ni lah, seller semua ni, Mama Sado, ni kalau kita ada company sendiri. Contohnya kalau A Enterprise, okey, B Enterprise, tulis kat situ supaya orang di bawah kita lebih yakin dengan kita nak berurusan. Sebab tu perlunya ada business information. So orang di bawah kita lebih trust, bank information, semua benda tu. Okey. So kat bawah ni ada package. Okey. Package. Okey, package kat sini. Okey, 198 Anis tahun. Okey. Alright. So kat sini pun kita ada tutorial. Kita boleh tengok tutorial kat sini. So saya dah bayar untuk ni. Kalau selagi kita tak bayar, untuk shop ni kita kena bayar. Bayar 198 per month. Per month. Okey, 198 per month. Dia agak berbeza sikit. Sebab apa? Kita ada shop. Dia ada shop. So orang boleh membeli terus direct daripada kita. Jap saya tunjuk. So bila saya dah buat pendaftaran apa semua, okey, saya set pada launch untuk kita melancarkan kita punya kedai. So ni adalah kedai kita. Okey, kalau kita admin, kita boleh masuklah steviafighter.shopee.my. Ni kita punya URL kita. Okey. So kalau kita apa-apa perlukan ke boleh tengok macam mana. Okey, kita launch. So dia terus direct kepada Mama Sado. See? So kita dah ada keluar lah kita punya
apa orang cakap kita punya ni lah website kita ni, kita punya ni. So ni untuk kita membeli. Kalau kita pergi ke my account, so kita kena, maksudnya kita dah link kepada Mama Sado tadi. So kita kena masuk kita punya Square Alert. Okay, Square Alert ni. So kita kena dengar dulu tutorial ni apa semua. Okay. So bila ni ikut je mana yang dia tunjukkan apa kita nak kena buat. So secara automatiknya benda ni sangat menyenangkan bila kita ada team. So anda boleh tengok sendiri anda punya sistem. So saya tekan ready. Dah ready maksudnya okay. So saya dah kat sini kita ada chat. Okay, kita boleh chat secara direct dengan Puan Nazrin. Okay, Puan Nazrin dia sangat-sangat friendly. Tengah malam pun boleh reply. Okay. So ni kita punya dashboard. So berapa customer, apa semua. Okay. Ni kita dah tetapkan target lah. Kita nak dapat berapa. Macam ni nak keluarkan Mercedes. Nak keluarkan Mercedes berapa target. Monthly target 79,000. Sebab dia tetapkan 1 juta. Target 1 juta. Mercedes tak tahu Mercedes apa. Saya punya staff buatkan 1 juta. So target monthly 79,000. Tengok, kita kena ukur di badan sendirilah untuk setupkan kita punya target. Okay. Alright. So kita pergi dekat kita punya menu tepi tu. Okay, dia ada keluar. Dia lebih banyak daripada yang biasa. Yang bestnya kat sini, macam kat sini product list macam biasa. Kita boleh kawal kita punya stok. Okay. See stock contohnya. Kat sini kita boleh update kita punya stok berapa banyak. So klik kat sini, kita masukkan contohnya kita ada 100 ataupun berapa yang secara directnya. Sebab kita beli daripada tu, nanti kalau kita beli 100 dia akan keluar 100 lah. Contohnya kalau kita bagi orang, kita nak tolak 1. Ni tolak 1. Macam itu. Ataupun kalau kita secara manual, produk kita ada, kita sebelum ni beli secara manual, beli kita ada 3. So kat sini akan adjust, tambah lah. Kalau kita ada produk yang lebih, tambah 3. Okay, select kat sini, manual restock, save. So kita dah ada 3 kat sini. Kalau kita bagi orang ke apa, kalau kita hadiahkan seseorang, kita letak 1. Okay, so balance tinggal 2. So reason kita adalah gift, save. So kat sini ada buat stock movement by Mama Sado admin. Okay, tambah 3, tolak 1 sebab kita bagi free. Itu adalah untuk stock take kita. Okay. So lain-lain tak payah adjust. Okay. So kita pangkah. Okay. So kita dah update kat sini. Product list balik. So kita dah ada total quantity 2. Okay. So kita boleh buat receive stock, macam barang yang diterima, yang kita order daripada SU. Okay. Okay. Tu bab produk. Settle bab produk. Ni stock balance report. Kita boleh filingkan benda tu. So untuk order, kalau kita menerima order daripada customer, dia akan kepada order receive. Kalau dia paid lah. Kalau pack lah, ship. Jadinya orang yang membeli dengan kita, dia akan tahu tau, produk dia dah siap pack ke belum, apa semua. Ni bagusnya sistem ni. Okay. So partial paid ni agak susah sikit untuk, takkan kita nak bagi orang berhutang. Okay.
Ni yang tadi lah. Kalau manual set entry contohnya orang tu datang rumah kita beli, nak suruh dia buat dalam sistem agak payah kan. So kita enter lah nama dia, enter new customer. Sama juga. Okay, buat macam biasa dan tulis berapa produk dia beli. Jadinya duit tu apa, kita punya cash flow tu kita tahu barang tu ke mana. Okay, jangan cakap lepas ni barang tak tahu. Okay, QR code tracking ni dia ada satu sistem khas yang kita beli. Jadinya ada dia akan ada stiker lebih kurang dalam 1000 macam itu. So kita boleh tampal dekat produk sebenarnya. So kita boleh tahulah kalau produk tu sampai ke mana. Contohnya kita dah pakai untuk satu mesin. Ingat insya-Allah HQ akan pakai benda ni. Kita tampal kat semua produk and then sampai kat bawah sekali, contohnya kita dah tak tahulah. Contohnya kat Perlis, saya jumpa ada orang jual, tiba-tiba harga dia kat kedai lah, dia hantar kat kedai, harga dia jual 149 padahal kedai biasa. Sedangkan harga market dia RM99. So kita scan kat situ, kita tengok siapa penjual dia. Kat situ kita boleh detect. Kat situ kita boleh detect siapa main harga, siapa yang membunuh perniagaan ni. So kat situ adalah QR code tracking. Okay, di bawah dia pula adalah analisis. Analisis ni kita boleh tengoklah company mission, sale analysis, stock balance, macam-macam kat sini. Reseller analysis, kita boleh tengok juga budak kita. Contohnya bawah kita ada mini agent. So kita boleh buat coaching untuk dia, kata dia, kenapa bulan ni awak punya sale baik, bulan lepas baik tapi bulan ni agak menurun, kenapa? Tanya dia. Sebab tu perlunya benda ni untuk direkodkan. Okay, so Empire dashboard. Okay, so kalau kita ada pakai benda ni, kita pergi ke Empire dashboard. Okay, kita akan tengoklah berapa kita punya total team bawah kita. Lepas tu kita boleh tengok view Empire. Okay, kita kat sini bawah kita siapa, kita akan tengok anak-anak buah kita kat bawah ni. Kalau sistem ni kita boleh tengok secara purata ataupun menyeluruh. Okay, untuk tengok anak buah kita buat kerja macam mana. Okay, ni kat sini kita boleh tengok reseller level. Bawah kita perlu ada macam ni, mini agent dia boleh ada dropship. Okay, invite reseller macam biasa. Reseller waiting approval pun macam biasa. Kita pun boleh tetapkan target untuk tim kita. Siapa dapat capai ni, berapa apa yang kita nak bagi. Korang pun boleh tetapkan, tak semestinya HQ. Okay, dan kita mungkin boleh buatkan, kalau HQ dia boleh buat menyeluruh. Okay, dropship paling power. Okay, dia akan boleh tengok kat HQ, boleh tengok jika kalau korang daftarkan anak buah korang dalam tu, boleh tengok. And then kita akan buat siapa dropship paling power. Okay, contohnya Team A punya dropship paling power, so dia akan membakar semangat dropship yang lain. So dia akan naik ke satu level iaitu mini agent. Sebab dia dah power, kita naikkan sebagai mini agent. Okay, so kat sini reward point. Okay, marketing kat sini. Alright, so ni kalau kita ada combo biasanya set by HQ lah. Okay, korang tak boleh buat special offer pun, tak boleh main harga kat dalam ni. Okay, WhatsApp link. Okay, WhatsApp link ni adalah WhatsApp rotator. Okay, contohnya kita create satu ni. Okay, kita letaklah apa, nak jadi team apa, link name, nak jadi team A. Okay, so ni teks dia, tulislah hai terima kasih kerana berminat. Okay, hai terima kasih kerana berminat. Okay, so yang tadi link tu, link name tu, dia akan automatic kat belakang ni, nak jadi team A. So copy link ni dan bagi, kita boleh buat untuk ads. Bila kita buat ads, kita masukkan link ni, dia approve lah. So tak payahlah pakai whatsapp.com.my sebab kita nak rekodkan benda ni. Okay, so kat bawah ni kita boleh invite 5 nombor. Kalau kita ada staff kita bawah tu, okay,
dia WhatsApp kat nombor link yang tadi, antara dia akan gila-gila. First dia pergi nombor 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita seorang, kita letaklah seorang. Kalau ada penambahan tim, kita boleh letak penambahan tim. Macam itu. Dan biasanya ada dua tadi, WhatsApp rotator, satu untuk cari tim dan satu lagi untuk kita menjual. Menjual pun kita boleh juga. Kita letaklah masukkan nombor ni. Okey. So saya save. Okey. Sudah save. Ni nampak dua link. So saya tak settlekan tadi. Okey, nanti korang boleh settlekan. Okey. Itu WhatsApp tu, WhatsApp rotator. Sebab kalau WhatsApp rotator ni kita kat luar, HQ pernah pakai WhatsApp rotator, bayar sebulan 500 tau. Tapi dalam sistem ni dah complete. Dah tak perlu nak buat apa-apa lagi dah. Tinggal masukkan nombor je. So biar kita automatekan kita punya orang cakap sale tu. Customer list kat sini. Okey. Kita tengok customer kita. Kalau ada keluar, kita boleh export ke Excel juga. Follow up. Kalau dah ada customer, dah akan follow up lah. Okey, ni shop. Kita tukarlah, change tema. Apa tema kita nak, ikut korang. Apa yang korang rasa cantik di mata korang. Okey. Ni logo, social media, shop header, banner, kategori banner. Shop banner ni biasanya kat atas ni. Okey, korang boleh create satu kat atas tu, jom join team kami. Kami bantu anda capai 1k pertama, 5k pertama, terpulang. Itu untuk team anda sendiri. Okey. Kategori banner, background, first page. Okey. Shopee account. So kat sini kita punya aktiviti keluar masuk duit lah. Dia akan record. Okay. So Shopee account, finance. Kita boleh juga share report kita, order report, square invoice, ni tax GST invoice, semua complete. Kita tak perlu nak hire accountant yang bagus-bagus. Okay. Just benda ni pun dah cukup komplit kalau kita LHDN datang untuk check kita punya perniagaan. Okey, kat setting ni adalah kita akan setting semua benda yang menyeluruh. Okey, kat sini kita ada general, payment, produk, ada shipping, account, pawn shop, reseller, customer, empire. Okey. So ni untuk kita ni biasanya setting ni macam info lah, info pasal contact, shop close, pukul berapa kita boleh update. Okey. Untuk payment method. Okey. Biasanya payment method akan dibuat secara online lah. Okey. E-wallet pun boleh, tapi saya tak galakkan untuk manual payment. Dia akan menyusahkan. Sebab apa? Kalau manual payment ni nak tunggu kita approve apa semua. So kalau kita tidur, kita terganggu sebab orang mesej kita nak beli. Tapi kalau kita buat auto accept online banking, dia automatic masuk. Esok kita masuk kerja, kita boleh packing dah. Okay. Partial payment, ni semua tak bayar. Okay. Alright. So produk dia tak boleh buka untuk sistem ni. Ada setting, kita tengok. Ada setting. So ni payment success message ke apa ke. Kita boleh ni untuk retail customer can see payment success video. Video-video kita boleh upload kat sini lah, macam cara bayaran ke apa ke. Okay, back. Invoice setting. Ni invoice number prefix. Biasanya kita punya company macam Mama Sado DMS. Kalau bagi accountant MSACC. Macam itu. Dan dia akan ikut invoice kita 001 macam itu. Akan teratur lah. Okey. Untuk ada setting, okey, untuk shipping. Okey, shipping fee.
Kat sini dia dah keluarkan dah. Kita boleh adjust. Okey, biasanya kita dah ada dah harga-harga dia. Biasanya untuk 1 kilo ni berapa, sebab kita akan bergantung pada kita punya sand parcel. Okey, kita dah ni untuk Malaysia dan bawah ni untuk Sabah Sarawak. Okey, kita back. Okey, lepas tu kita kalau macam ni yang nak datang collect. Okey, self collect kita on atau off, boleh datang atau tak, ataupun kita post. Kalau orang dekat kita on je lah kan, betul tak? Okey, so pukul berapa self collect, name nya lah self collect kita tulis. Okey, kat sini can be siapa yang boleh tengok. Customer pun boleh tengok sebab korang adalah ada shop dah ada kedai, so dia orang boleh tengok kita save. Okey, kita masuk balik bahagian shipping. Tadi self collect, ni shipping fee. Ni mungkin kita ada standard lah, ataupun shipping kedua, bergantung pada kita nak hantar ke mana sebenarnya. Okey, shipping setting. Ni pun kita boleh tengok lah, ship to all country. Kita masih kat dalam Malaysia, kita pilih dalam Malaysia saja. Okey, bawah courier, bahagian courier ni agak penting. Okey, kita update. Okey, right. So kat bawah ni dia ada Post Laju, Send Parcel, Easy Parcel, JNT Express, Ninja Van. Okey, kat sini saya nak terangkan beberapa. Okey, kalau anda nak sambungkan ke akaun Post Laju anda, Send Parcel, anda kena maklumkan kepada live chat ni untuk connect dengan kita punya akaun. So dia auto deduct kat sana. Okey, kalau Easy Parcel dia agak susah sebab dia terlampau banyak sangat courier. Okey, dia akan harga berbeza-beza. Tu agak payah, nanti customer hantar ni kita nak kena macam itulah. So JNT dengan Ninja Van ni dia just boleh on je, tapi dia tak boleh auto isikan nama, tempat, harga, semua takkan auto. Kita kena buat sendiri, pergi JNT. Dia just untuk dalam sistem ni, lepas tu nama kita ada apa semua, kita pergi JNT, tulislah nama apa semua, macam itu. Okey, nasib saya biar pakai Post Laju, Send Parcel sebab kita boleh tengok dalam sistem. Okey, sekejap saya tunjukkan Send Parcel. Okey, Send Parcel Post Laju. Kat sini korang boleh daftar. Okey, sign up ataupun kita login kat sini. Nanti dia orang akan ajar. Okey, dia orang akan ajar macam mana nak connect kat kita punya Post Laju, Send Parcel ke kita punya sistem. So nanti senanglah untuk kita postkan barang. Okey, so settle untuk ni bahagian courier. Okey, settle courier. Pergi ke setting balik. Okey, ni business information. Kat sini lah kita kena betul-betul update kita business information kita. Nama company. Okey, kalau kita daftarkan AB Enterprise, bank account. Kalau kita personal lah, shop admin, update. Contoh kalau kita ada staff yang untuk kita handle, tapi untuk sistem ni hanya owner je boleh tengok. Owner saja boleh tengok. Tapi kalau kita ada staff, add shop admin, kita daftarkan admin kita, so dia boleh tengok bahagian ordering saja. Bab-bab lain dia tak boleh tengok. Dia tak boleh approve agent, tak boleh delete agent ke apa. Dia just boleh tengok key in payment, orang order, tu je dia boleh tengok orang order. Lepas tu stok tinggal berapa, tu saja. Yang lain dia tak boleh edit. Macam ni dia akan tulis owner full access. Tapi kalau untuk admin, hanya ada beberapa perkara saja dia boleh tengok. Okey, so front shop macam biasa, settingan kita boleh set kat situ. Reseller level, ni macam ni, HQ yang dia tetapkan. Kalau bergantung pada korang punya level. Okey, ni kalau boleh semua on.
Okay, bagian customer kita nak follow up setting. Okay, follow up setting bila stage pertama selepas dia buat belian 2 hari, tanya dia barang dah sampai ke belum. Okay, step ketujuh apa rasa, kan. Lepas tu step ketiga adalah 30 hari. Kita boleh set benda ni bila kita nak ni, dia orang akan ingatkan kita bila nak kena follow up orang ni. Okay, kita akan lepas yang 30 hari tu biasanya kita akan tanya, hai, Assalamualaikum sis, macam mana kita punya tu ada orang cakap dalam masa 30 hari ni bagus tak untuk badan sis ataupun untuk diri sis untuk menggantikan gula. So dia akan bagi feedback kat situ. Kalau boleh WhatsApp. So bila WhatsApp, dia akan nampak dia punya orang cakap feedback dia ikhlas atau tak, dan kita boleh jadikan sebagai testimoni. Okay, tu settle bab tu. Pergi balik ke setting. Okay, customer empire. Okay, empire ni ni tak boleh. Okay, ni semua untuk HQ. Okay, pergi kat renew. Ni kita nak renewkan lah. Ni sebulan punya sistem. Okay, ni setahun. Setahun, 1 year. Ni 2 year. Okay, untuk yang biasa level yang macam ni, saya suggestkan kepada agent, master agent dan ke atas. Sebab kat sini lah korang akan membina korang punya empire sendiri. Okay, so bila kita dah setting semua, settle benda tu, dan macam kalau customer nak membeli, macam tadilah kena bagi link. Okay, link dia kita boleh tengok lah, kita view shop kita. Ni kedai kita. Ni kedai kita. So okay, so kita boleh tengok lah kat sini. Ni kalau kita buat belian lah. Kalau kita log out sekejap okay, home. Alright, so itu adalah ni lah. Kita boleh tengok dekat mana untuk kita shop. Ni kita boleh update semua. Semua benda semua ada kat sini. History kita, sejarah kita, our team, our achievement, 3 kali menang award ke. So akan membuatkan macam ejen yang kita berdaftar bawah kita tu percaya apa yang kita ada. Okay, right. So anything kita buat ni, kita pergi ke home. Kat bawah ni sale. Okay, sale kita akan diupdate lah, berapa banyak terjual, berapa banyak terjual. Okay, lalu okay, so ni sangat-sangat bagus untuk kita punya account lah. Ni macam tadi termasuk HQ punya. Okay, contoh tadi kita dah set, kita view ni lah, kita view your shop. Okay, akan keluar macam ni. Ni yang kita adjust tadi. So kita adjust ni, kita kalau kat atas ni akan tulis tvfighter.shopee.my. Kalau anda tu pilih nama yang kedai yang bagus-bagus, macam ada Foodie Feed, Shopee.my, semua boleh diguna pakai lah. So sebab tu sebelum kita nak upgrade tu, kita kena live chat, kita tanya dia, saya nak yang daftar yang ada kedai, macam itu. Kalau tak ada yang ada kedai pun tak apa, korang boleh buat secara manual. Tapi kalau benda ni korang bagi link ni dekat customer terus boleh membeli kat dalam ni terus.
So gambar ni dia auto daripada HQ yang setkan. Nanti kami akan tukar gambar yang baru. Macam tu akan update. Okay. So ni kita boleh bagi customer, dan itu sahaja untuk pasal sistem ni. Okay. So kepada mini agent tu saya nasihatkan pakai yang biasa. Okay. Untuk yang nak bina betul-betul, nak buat duit, nak bina team, tak ada masalah. Daripada mini agent pun korang boleh start membayar. Okay, master agent tu saya galakkan untuk anda ada kedai sendiri. Sebab bila anda buat ads, okay, buat ads, biasanya untuk engagement, kita dah tulis ayat semua, anda boleh dapatkan di macam kita orang Mama Sado, dia akan mamasado.com. Tapi kalau macam ni, boleh dapatkan kat steviafighter.shopee.my. Tengok pada tu, then kalau bawah tu, jika anda minat menjadi tim kami, okay, boleh bagi yang link tadi tu. Okay, Empire, invite reseller ni. Sini kena masuk balik. Okay, so dekat invite reseller. Okay, dekat invite reseller. Okay, ni kedai tadi. So kita home lah, home kena masukkan balik lah. Pergi ke invite reseller. Okey, itu saja mengenai sistem. Okey, kalau tak faham boleh tengok tutorial yang ada dekat sistem ni, dan kita boleh juga live chat. Kita tanya dia macam-macam. Dia sangat-sangat membantu kita. Okey, itu saja daripada saya, Daniel Anwar. Okey, jumpa lagi untuk next video.